Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah. Pada pagi ini kita bertemu kembali. Allah masih mengizinkan kita menghirup nafas pada pagi ini lalu sujud kepadanya. Pada suatu ketika seorang pemuda datang bertemu dengan Hasan Al-Basri dan menanyakan kepada Hasan Al-Basri, kenapakah aku ini sering melakukan dosa tetapi Allah tidak menghukumi aku? Seorang pemuda datang bertemu dengan Hasan Al-Basri dan menanyakan kepada Hasan Al-Basri, kenapa aku sering melakukan dosa tetapi Allah tidak menghukumi aku? Lalu kata Hasan Al-Basri kepadanya, adakah kamu ini bangun solat tahajud? Lalu pemuda jawab, tidak. Maka Hasan Al-Basri berkata, itulah seberat-berat hukuman. Itu adalah seberat-berat hukuman yang mana kamu tidak dapat bangun solat tahajud, bermakna Allah sudah tidak indahkan kamu dan tidak mau berbicara dengan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sepatutnya bimbang jika sekiranya kita tidak dapat bangun solat tahajud. Takut-takut Allah tidak mau berbicara dengan kita lagi. Maka kata Hasan Al-Basri, itulah hukuman yang paling perik dan paling berat ke atas seseorang. Maka ketahuilah, kalau sekiranya kita ni tidak dapat bangun solat tahajud, bermakna pada hari semalam kita dah melakukan kemaksiatan terhadap Allah. Sebab itu kita tidak dapat bangun solat tahajud. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kemurkaannya dan sentiasa memberi inayah kepada kita, istiqamah dalam mendirikan solat tahajud dan witir, walaupun hanya 2 rakaat, 1 rakaat witir. Kita sambung kembali kitab hadis 40, perkara yang kedua. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi fi darain. Telah berkata musannif rahimahullahu ta'ala, semoga bermanfaat ilmunya pada 2 negeri.
Kedua, mendirikan solat. Mendirikan solat adalah satu perintah yang diwajibkan setiap hari ke atas orang Islam. Arti mendirikannya ialah melakukannya menurut sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari permulaan takbirnya, bacaannya, perbuatannya, hingga ke akhir salamnya, dengan hati yang penuh perasaan takwa. Orang yang beriman mesti mendirikan solat, kerana solat itu tuntutan iman, dan iman itu jiwanya dan nur batinnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Boleh baca. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Mafhumnya mereka yang beriman dengan yang ghaib dan mendirikan solat. Jadi rukun yang kedua ialah mendirikan solat, yang mana solat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang yang mengakui beriman. Setiap hari diwajibkan ke atas mereka 5 waktu. Dan hendaklah solat dengan sempurnanya. Makna sempurna qiyamnya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, memahami maksud-maksud bacaannya. Bukan mari naik bas ekspres. Tahu bas ekspres? Kira nak laju. Belum sempat qiyam yang sempurna, dah takbir. Belum rukuk yang sempurna, dah i'tidal. Belum sujud yang sempurna, dah duduk antara dua sujud. Maka solat seumpama ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bercanggah dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka dalil Al-Quran yang telah kita bacakan tadi, iaitu seseorang beriman dengan perkara yang ghaib, sesudah itu mesti mendirikan solat. Kerana ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang beriman lagi bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lalu Allah huraikan muttaqin ni siapa dia? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Mana kita bila seseorang itu sentiasa mendampingi diri ke masjid 5 waktu, maka saksikanlah orang itu sebenarnya orang yang beriman. Tetapi orang yang tidak pernah bertandang ke masjid, orang itu belum tentu beriman. Qala musannif rahimahullah, maka nyatalah bahawa orang yang mendirikan salat adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah berhak sekali menjadi hamba Allah yang patuh kepada perintahnya menurut arti kata yang sebenarnya. Jadi orang yang mendirikan solat ini baru layak dikatakan sebagai seorang hamba kepada Allah. Ya. Kalau orang itu tidak dirikan solat, walaupun dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum layak lagi dikatakan hamba kepada Allah. Sebab apa? Mengingkari rukun Islam yang kedua.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul li'ibadiyallazina amanu yuqimus shalah." Qul li'ibadiya allazina amanu yuqimus shalah. Sebahagian daripada ayat surah Ibrahim ayat nombor 31. Mafhumnya, katakanlah kepada hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka itu mendirikan solat. Qul li'ibadiyah, katakan kepada hamba-Ku. Allah menggunakan istilah apa? Hamba. Hamba-Ku. Iaitu siapa dia mereka yang dikatakan hamba Allah? Allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa yuqimu solat, orang yang mendirikan solat. Maka beruntunglah bila kita dirikan solat dengan sempurna, dengan memelihara segala rukun, syarat dan sebagainya. Ketahuilah, kita termasuk golongan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah, Al-Quran telah menegaskan bahawa mendirikan solat menurut tata tertib yang sempurna sebagai suatu Al-Quran telah menegaskan bahawa mendirikan solat menurut tata tertib yang sempurna sebagai suatu bisikan dan munajat kepada Tuhan akan dapat mendidik fikiran hati dan jiwa ke arah kesucian dan kemuliaan, juga akan berupaya membimbing akhlak dan gerak-geri hidup ke jalan yang sejahtera, terpelihara dari segala anasir yang menyebabkan kerosakan, serta terhindar diri melakukan sebarang perbuatan dan tindakan yang di luar batasan-batasan kesopanan. Jadi Al-Quran telah menegaskan bahawa dirikan solat menurut tata tertib. Maknanya kita ikut rukun solat itu dengan sempurna. Cukupnya tu makninahnya, bacaannya dengan, kalau kita ikut bacaan Al-Quran, Al-Quran dibahagikan berapa peringkat? Itu email kita. Berapa maratib? Ada tartil, ada tadwir, ada hadar, ada tahqiq, ada mujawad. Maka jangan kita baca hadar yang laju sangat. Biar kita baca dengan tartil. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sambil itu kita renungi maknanya. Maka orang yang solat seumpama ini, maka dia dapat mendidik fikiran dia. Sebab apa dapat mendidik fikiran dia? Bila kita baca sampai inna salati wa nusuki, kita sedar bahawasanya kita iqrar dengan Allah. Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, penuh harapan, hanya di Kau aku sembah. Maka fikiran kita ni tidak takut kepada siapa, tidak takut kepada makhluk, tidak takut kepada penguasa. Walaupun dikala penguasa melakukan kezaliman, kita terpaksa menyatakan yang hak, hatta kita disumbat dalam penjara sekalipun, kita tidak takut. Inni akhafu, hanya kita takut ni melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama a'immatul mazahib arba', semua imam-imam mu'tabar mazahib empat ini pernah disiksa oleh pemerintah. Bahkan mereka ni tidak mau mendekati
pemerintah, atau bila ditawarkan sesuatu jawatan, mereka menolak. Mereka rela makan gaji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau kepada jawatan yang ditawarkan oleh pemerintah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah? Bila kita menerima jawatan daripada pemerintah, menerima habuan daripada penguasa, sudah pasti kita sudah tidak bebas untuk berbicarakan yang hak. Kita terpaksa ikut selera penguasa. Bila kehendak dia, maka minta kita tungkus lumus buka dalam berbagai kitab untuk menghalalkan cara mereka. Sebab itu ulama yang hakiki, ulamaul akhirah, sentiasa menjauhkan diri daripada para pemerintah. Mereka tidak akan dekat dengan pemerintah. Jadi bila kita salat dengan sebenarnya, lepas kita kata wa iyyaka nasta'in, lalu kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kita. Kita tidak mohon melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bila kita salat dengan sempurna, maka ia akan membersihkan jiwa kita. Hati-hati kita akan dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Hati-hati kita akan jauhkan daripada sifat mazmumah, hasad, dengki, marah, pemarah, umpat-mengumpat, kata-mengata, dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salah, baca, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sebahagian ayat daripada 45. Mafhumnya, dan dirikanlah akan solat, kerana sesungguhnya solat dapat melarang dari segala kejahatan dan kemurkaan. Segala kejahatan dan kemurkaan yang merosakkan masyarakat dan menimbulkan kekacauan akan dapat dicegah oleh tenaga jiwa yang terdidik dengan ibadah solat. Kerana solat adalah salah satu alat pendidikan yang maha penting dalam segi pendidikan pengajaran Islam. Ini buktinya bila Allah menegaskan solat itu dapat mencegahkan kemungkaran. Tetapi bila ada sesuatu keruntuhan moral di kalangan remaja, maka pakat masing-masing berperah otak, mikirkan jalan-jalan bagaimana untuk menyelesaikan masalah sosial yang dialami oleh remaja yang beragama Islam. Bahkan mereka yang diberi amanah untuk mendidik masyarakat, diberi amanah sebagai pemimpin, setiap kali mereka mengeluarkan sesuatu pendapat ataupun idea, tidak pernah menunjuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maupun qiyas ataupun ijma' ulama. Nak selesaikan masalah mak rempit, lalu kita pun fikir wujudkan lita untuk mak rempit. Kononnya boleh selesailah masalah mak rempit. Kenapa tidak mau mengajak mereka ni kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini cara penyelesaian hakikat gejala sosial yang dialami oleh negara kita. Tidak ada cara lain, kerana manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mengetahui
Bagaimana untuk mengembalikan manusia ni ke manusiawi yang hakiki. Nah, inilah bila kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita rasa akal kita lebih cerdik daripada Allah. Sedangkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, ini pokok dasar untuk mencegah sesuatu kemungkaran. Bukan dengan wujudkan litar, lumba. Oh, yang suka pergi karaoke, wujudkan akademik, berbagai-bagai akademik. Yang dah waktu senja-senja dekat dalam kubur, masih mau karaoke, diwujudkan kilauan emas, terhege-hege atas pentas, macam monyet. Kesian kepada mereka. Tidakkah fikir walaupun mati ini tidak kira usia, bagaimana tiba-tiba tengah masuk program tersebut, tengah melalak atas pentas, terhege-hege sana sini, tiba-tiba malaikat mau datang cabut nyawa kita. Na'udzubillah min zalik. Itu orang yang duduk pentas. Bagaimana kita sedang menuntun malaikat maut tengah cabut nyawa kita? Mana 2 kali 5? Yang masuk kilauan emas pun tak kena. Yang menuntun kilauan emas pun tak kena. Kerana ia melalaikan kita. Kita jangan sama sekali bila Allah mencabut nyawa kita, kita sedang lalai terhadap Allah. Na'udzubillah min dzalik. Qala musannif rahimahullah, seorang yang taat mengerjakan solat sepanjang hidup, lagi mengerti betapa besar kepentingan solat itu kepadanya, dan faham pula segala hikmah dan rahsia bacaannya, akan dapat menanam ke dalam jiwanya akan kekuatan perasaan dan keteguhan semangat dalam menghadapi segala macam fitnah dan pancaroba. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Surah Al-Ma'arij, sebahagian daripada ayat 19, 23, sebahagian 19 hingga 23, ayat 19 hingga 23 surah Al-Ma'arij. Mahfumnya sesungguhnya manusia itu dijadikan bersifat loba, mengeluh apabila kesusahan menimpa dia, dan kikir apabila keuntungan mengenai dia, kecuali orang-orang yang solat, yang berkekalan atas solat mereka. Manusia ni memang sifat dia dicipta keluh kesah. Bila dapat masalah sikit, susah sikit, demam sikit, sakit sikit, aduh sakit lah paduhmu, aduh sakit lagi gigimu. Ini manusia. Bila diberi keuntungan kepada dia, dia akan jadi kikir. Kalau aku buat duit 10 ya aku, duit aku tak cukup 1000 dah.
Dia berkira. Dia berkira. Tapi ada manusia yang tak berkira, sanggup pulang balik 2.6 bilion blok. Payah nak cari manusia itu. Solat juga pembersih bagi seorang Islam dari segala macam rupa kesalahan sehari-hari. Maka dengan pembersihan jadilah hati sentiasa suci. Kesucian hati adalah sumber segala kebaikan dan kehalusan budi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un." Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika mathalus salawati al-khamsi yamhullahu bihal khotoya. Riwayat 5 orang kecuali Abu Dawud. Makna hadis ini cukup kuat. Dia Sunan Sittah yang meriwayatkan hadisnya ada 6 imam. Maka bila disebut 5, maknanya termasuk Muslim, Bukhari, Nasa'i, Tirmizi, Tabrani. Jadi siapa? Ini siapa lagi? Tak apalah. Yang mana bila sebut 5 orang itu melainkan Abu Daud, maknanya hadis ni cukup kuat. So tak ada dah timbul hadis dhaif ke, hadis palsu ke, Ni nak sebut nama perawi hadis ni pun tak ingat habis. Abang dan kata hadis dhaif dan sebagainya. Kitab pun tak baca habis sampai 1000 buah. Ini lah manusia. Ada manusia yang alim sikit. Di antara manusia yang alim ni dengan yang jahil ni, tengah-tengah tu ada satu golongan. Nak kata alim sangat juga, pas nak kata bodoh sangat pun juga. Tetapi belaga. Kealiman dia tak boleh pakai. Kebodohan dia ni tidak boleh ditegur. Jauhkan diri daripada golongan seumpama. Maksudnya bagaimana pendapat kamu jika sekiranya sebatang sungai di pintu rumah salah seorang kamu? Ini kata Rasulullah. Rasulullah tanya kepada sahabat. Ia mandi daripadanya tiap-tiap hari sebanyak 5 kali. Adakah tinggal daripada daki sesuatu? Adakah tinggal daripada dakinya sesuatu? Mereka berkata tidak tinggal daripada dakinya. Lalu sahabat jawab, Jok, kalau depan rumah kita ada sungai 5 kali mandi sehari semalam, takkan nak tinggal daki, kecuali dia mandi suka kerbau lah. Tak ada sabun nak mari terjun dalam kubur tu, padu bangun, lumpur masih lekat kat badan dia. Tetapi orang yang mandi benar-benar mandi dengan sabunnya, dengan apa semuanya, maka kata Rasulullah, tanya kepada sahabat, lalu sahabat kata tidak akan tinggalkan sesuatu pun.
Maka yang demikian itulah bandingan solat 5 waktu. Allah menghapuskan dengan dia segala kesalahan. Masya Allah. Allah menghapuskan segala kesalahan. Ambil wuduk saja, dosa-dosa hak kecil ni pun gugur bersetengah air wuduk itu. Jadi hakikatnya wuduk ni bukan kata nak suruh kita basuh tangan itu semata-mata. Tetapi supaya kita basuh tangan tidak ambil hak orang. Kita basuh mulut kita, kumur-kumur, disunat kumur-kumur dia supaya mulut kita ni tidak mengatur benda yang bukan-bukan. Kita basuh kaki supaya kaki ni tidak jalan ke tempat yang tidak diredai Allah. Jadi kita kena faham oleh, kena ngaji apakah rahsia di sebalik dirikan solat. Hari ni kita hanya mengaji bab-bab takbir hingga sandai saja. Tapi rahsia rahsia rokok, kenapa kena rokok, kenapa kena sujud, kita tak tahu siapa. Kita buat selama ni buat cara adat, ikut-ikutan, tidak faham seputar pun. Baca kita duduk lapar dalam solat. Jadi bagaimana nak bentuk peribadi kita? Jadi cukuplah setakat ini. Tadi jam pun beri warning tu. Kali ni warning lama sikit dia beri bunyi tu. Ya? Ada makan apa kali ni? Ada jangan? Tak ada? Ada. Jadi pah ni boleh di jamu kubur pula. Jamu rohani. Baru ni jamu rohani. Pah ni. Aku lupa lihat. Wastaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.